Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni hari Rabu. Aku up video macam biasa. Seperti biasa, kita akan bercerita pasal uh, Fantasy Premier League. Minggu yang ke-9. Minggu ni kita akan masuk minggu ke-10. Sebelum aku mulakan apa yang aku nak cerita, iaitu aku punya prediction, aku punya forecast aku, kita cerita pasal point aku dulu. Point yang pada aku nice, tapi pemilihan captain aku rasa yang tak menjadi. Tak menjadi, dan aku rasa permasalahan di situ. Point minggu ni ramai yang canak-canak point dia. Pemilihan captain yang betul. Mason Mount, Salah, Auba, point yang agak pada aku agak tinggi, dan cantik pada aku. Jadi cerita pasal point aku dulu. So far ini point aku minggu lepas, minggu ke-9. 63 point aku jatuh rank, aku jatuh dalam Alasi, aku jatuh rank 254. Dan overall rank aku jatuh gila-gila 1 juta terus. Daripada 500 lebih aku jatuh ke 1 juta. Pemilihan captain yang tak berapa nak cantik. Aku meletakkan Aspi sebagai captain aku dan tak bermain. Kemudian aku punya vice captain aku letak Gray. Walaupun 5 point dekat situ 10, lah, nice lah, menyelamatkan sikit daripada terus jatuh, orang kata point tak berapa cantik, 50 ke bawah pada aku dan tak berapa cantik. 63 minggu ke-9. Pertukaran aku sebanyak 2 player, 2 transfer aku buat. Aku mulakan Aspi, kemudian aku meletakkan Ings pun tak jadi. Jadi minggu ke-10 kita masuk ke minggu baru. Tutup cerita pasal game week ke-9. Kita buka cerita game week ke-10 nanti akan datang. Kejap lagi kita akan cerita. Forecast kita untuk minggu ni. Prediction aku minggu lepas, prediction player aku. Jadi kita mula-mula satu-satu. Forecast result game week ke-9. 6 player macam biasa aku target untuk prediction aku. Antaranya kita cerita pasal game yang pada aku agak menarik, iaitu Liverpool dengan Manchester. Minggu sebelum tu aku meletakkan prediction aku meletakkan Salah dan Ronaldo. Inilah poin yang korang tengok. Dan kemenangan 5-0 pada aku agak tinggi, bro. Aku menjangkakan game tu akan jadi kemenangan 1-0, 2-0. Tapi lebih daripada apa yang disangka. Salah sekali lagi buat kejutan. Sekali lagi buat kejutan dengan hat-trick. Dalam musim ni, pada aku ini adalah yang pertama kali. Untuk Salah 24 poin dekat situ, 90 minit permainan, 3 hat-trick, 3 gol, 15 poin, 1 assist, ada 3 poin situ. Bonus dapat 3 dan kemudian 1 clean sheet. Daripada segi statistik agak tinggi, 7 shoot, 4 on target, 1.82 expect goal dan 3 kipas dan 0.64 expect assist. Agak tinggi, bro. Berbanding dengan Ronaldo. Ada kat kemudian 90 main member koyak kot. Member koyak. Kalau tanya aku, berbeza tau sebenarnya. Kalau kau tanya aku, amat berbeza. Percaturan yang dibuat Oli tak betul-betul menjadi. Meletakkan Ronaldo dan Bruno. Bruno pun aku rasa koyak juga. Dalam game tu ramai gila player-player yang dalam tu koyak. Dan inilah poin dia. Poin 1 poin. Kalau ikutkan shoot, ada 4 shoot. 1 on target. 1 on target tu pun dibatalkan tak silap aku. Game tu. Iaitu gol yang patut Ronaldo buat. Tak tahu itu, aku tak nampak lah offside sebenarnya. Aku tak nampak offside, aku tak nampak. Jadi itu point untuk 2 player yang aku predict sebelum ni. Kita masuk ke 4 lagi player. Kita masuk dulu player-player yang tak menjadi. Minggu ke-9. Antaranya lah Tone dan Rafinha. Rafinha sebelum tu terlibat dengan international game. Kalau kau tanya aku kecewa sikit dengan Rafinha. Aku ada dalam tim aku. Memang kecewa gila. Sebab aku tak nampak pun. Aku rasa tak nampak sangat untuk game yang lawan dengan Wolf tu. Walaupun seri kemenangan, seri dalam game tu.
jaringan dulu daripada Wolf. Okay. Kemudian barulah Leeds ada gol. Okay, aku rasa gol pun last minute. Sekejap aku confirm kan. Okay. Satu. Okay. Yes, ada gol last minute. Okay. Kemudian tu ni. Dari segi harga yang pada aku 6.5 agak tak berbaloi sebenarnya untuk Tony ni. Aku rasa patut dia lebih kurang bawah daripada 6 lah sebenarnya. Tak ada kualiti pada aku, tak ada kualiti attacking yang pada aku tak berapa nanti. Aku sebaik aku ambil Moembo kalau aku dipilih pilihan aku sebaik aku buat Moembo. Tapi ini bukan sebagai aku punya letak player aku, sebagai aku punya watchlist aku untuk akan datang. Dari segi future pada aku agak cantik sebenarnya untuk Tony ni. Tapi kalau aku tengok 3 shoot lepas tu 2 on target, 0.34 expect goal, 3 kipas, 0.20 expect assist. Sebenarnya kita mengharapkan lebih daripada itu. Okey. Tapi tu aku cakap future untuk Brentford ni agak menarik sebenarnya. Dari segi permainan dia orang bertemu dengan tim-tim yang agak kuat pada aku, agak bagus sebenarnya. Tapi bila tim-tim yang agak balance untuk dia, tak berapa nak cantik. Okey, kalah dengan Leicester 2-1. Jaringan tu pun pada aku ada last minute juga. Okey. Sorry, aku rasa game yang Brentford ni aku rasa dengan Leicester yang ada last minute punya goal. Untuk Leicester aku tak ingat sebenarnya. Okey, itu untuk 2 player yang aku dah predict sebelum ni, iaitu 6 player aku dah sebut. Antaranya kita dah cerita pasal 4 player. Kemudian kita masuk 2 player yang betul-betul menjadi minggu tu, iaitu Rudiger dan Gray. Satu kemenangan yang pada aku agak besar, 7-0. Masa game tu agak seronok sebenarnya. Okey, bertemu dengan Norwich, tim yang kita dah boleh jangka Chelsea akan menang. Jadi aku rasa ramai player manager player fantasi yang akan meletakkan opponent punya team untuk Norwich. Aku rasa tak ada kemenangan apa-apa lagi daripada Norwich. Aku rasa itu yang aku tahulah. Okey, 9 poin kat situ untuk Rudiger, 90 minit main, 1 assist, kemudian ada 1 clean sheet complete. Okey, pada aku 9 poin tu pada aku agak tinggi sebenarnya untuk seorang defender pada aku. Okey, agak nice sebenarnya. Ada 4 shoot, okey, 1 on target, 0.21 expect goal, 1 kipas dan 0.13 expect assist. Dari segi player tim-tim yang agak besar ni, aku rasa aku masih berkira-kira sebenarnya. Manchester City, Chelsea, okey. Arsenal minggu ni bertemu dengan lawan EFL, game menang 2-0. Tapi Aubameyang tak main. Okey, Aubameyang tak main. Mungkin direhatkan untuk game yang akan datang ni, iaitu bertemu Leicester minggu ni, minggu ke-10. Jadi kita tunggu. Untuk Gray, okey, untuk Gray aku rasa poin agak cantik sebenarnya, 5 poin. Okey, nice. Kalau contoh aku rasa 4 midfield aku dia pun semua 5 poin pada aku agak cantik sebenarnya. Okey, itu untuk Watford, bertemu dengan Watford. Kalau okey, betulkan aku tak betulkan itu. Untuk Watford, Everton kalah dengan Watford. Okey, kalah dengan 5-2. Okey, main dekat home. So korang abaikanlah yang itu Okey, minute game 76, 2 poin kat situ. Ada 1 assist, 3 poin. Pada aku cantik sebenarnya untuk ni. Aku letak captain, aku letak vice captain, dan Aspi tak bermain, jadi diambil alih oleh Gray lah. Okey, dari segi shoot, tak ada on target, 0.1 expect goal, 3 kipas dan 0.49 expect assist. Dari segi kipas, untuk passing, untuk kipas tak ada masalah. Okey, untuk assist. Tapi untuk yang shoot, untuk on target pada aku agak kecil sebenarnya. Okey, itu 6 player yang aku sebut sebelum ni, prediction ke sebelum ni. Jadi kita masuk ke game week ke-10. Kita tutup cerita pasal game week ke-9. Banyak kejutan. Okey, dengan kekalahan 5-0, dengan kemenangan 7-0 agak tinggi. Ada hat-trick, ada 2 player hat-trick, iaitu Salah dan Mason Mount. Pemilihan kalau tengok pada internet, prediction ramai mengatakan Mason Mount menjadi untuk minggu ke-9. Jadi kita masuk game untuk prediction game week ke-10. Okey, untuk prediction game week ke-10, sebenarnya banyak sebenarnya yang aku nak bercerita. Tapi untuk
singkatkan benda ni, aku rasa kita fokus terus pada 6 player yang ada. Iaitu yang pertama aku nak cerita pasal game yang aku rasa nak seronok juga nak tengok kembalinya, ada tak jadi oleh, kita tahu oleh masih lagi dalam menu, jadi kita kena tengok game yang ini. Pada aku agak kita kena ambil tahu Son dan Greenwood. Sebelum ni aku meletakkan Ronaldo. Okay, kalau korang tengok sebelum ni kita ada cerita pasal ni Ronaldo. Kali ni aku meletakkan Greenwood. Okay, aku tak rasa minggu ke-9, minggu ke-10 ni Ronaldo akan main. Okay, Ronaldo akan main, ataupun mungkin dia akan main tak penuh. Okay, tapi aku merasakan ini adalah satu cabaran untuk Ole untuk naik sekali lagi, back balik. Kita tahu Arsenal sebelum ni mula-mula game pun dah kalah dengan Brentford. Tak mustahil selepas kita boleh tengok Arsenal boleh comeback balik, percaturan balik, kita line up balik, set up balik semua benda. Itu yang sekarang ni Ole tengah fikir. Okay, apa yang dia perlu buat untuk game yang telah dimalukan oleh Liverpool. Okay, memang telah kalau ikutkan ya, tapi itu bola. Okay, tim yang besar pun boleh terceduk dengan tim kecil. Okay, itu biasa, normal. Jadi kali ni aku meletakkan Greenwood sebagai aku punya prediction, dan aku meletakkan juga opponent dia itu Son dalam game yang game week 10. Okay, jadi aku, kalau kau tanya aku lebih nak tengok permainan Greenwood untuk minggu ke-10. Dan kalau ikut pada price yang harga kedua-dua player ni, pada aku berbeza, amat berbeza. Harga sebenarnya agak tinggi, 10.2, dan Greenwood 7.6. Dari segi total point agak balance kat situ, 53.4. Tak berapa jauh. Sebab mungkin disebabkan Greenwood masih lagi bermain dalam cuma minute play pada aku agak kurang sikit pada Greenwood. Okay, dari segi point game week aku boleh katakan Son lagi better. Okay, Son lagi better berbanding Greenwood. Okay, dari segi perlawanan sebelum ni Spurs dah kalah 1-0 dengan West Ham. Okay, kekalahan yang pada aku boleh dikatakan kita ambil kira jugalah. Okay, sebenarnya dan kekalahan Man U kepada Liverpool 5-0. Okay, kedua-dua tim ni agak kedua-dua player ni pada aku dah kalah. Okay, dalam game week 9. Dan pada minit, kalau tengok minit play pada Son dan Greenwood, aku boleh katakan Son lebih better. Okay, untuk 5 shoot pada Son, 4 on target, 1.49 expect goal, 3 kipas, 0.61 expect assist. Dari Greenwood pula 1 shoot, 1 on target, 0.17 expect goal, 2 kipas, 0.49 expect assist. Kalau Greenwood ni bermain dengan 90 minit, pada aku mungkin 2 shoot je saja ataupun lebih. Okay, tapi aku merasakan yang Son lagi better. Dari segi benefit, advantage, aku lebih katakan Spurs agak ada peluang nak menang. Okay, itu yang aku boleh cerita untuk game ni. Tapi untuk pemilihan korang letakkan dalam game-game seterusnya, aku boleh katakan Greenwood bukan pilihan. Okay, Greenwood bukan pilihan, tapi Son adalah pilihan. Perlawanan bertemu dengan Man City akan datang. Okay, kalau ikutkan Spurs minggu ni bertemu dengan Man U, kemudian dia akan bertemu dengan Man City. Okay, sorry, minggu seterusnya. Okay, minggu ni dia akan bertemu dengan Spurs, akan bertemu dengan Man U, kemudian Spurs akan bertemu. Okay, ada pembetulan kat situ. Untuk Son, Man City tu sepatutnya bertemu dengan Everton. Okay, jadi abaikan tu. Okay, dari segi pemilihan untuk game week akan datang, aku boleh kata Son lagi better lah daripada Greenwood. Dari segi pemilihan untuk Greenwood minggu ni akan bertemu dengan okay, ada benda aku patut betulkan. Okay, minggu ni patutnya bertemu dengan Man U. Okay, Man U akan bertemu Greenwood, akan bertemu dengan Spurs, kemudian akan bertemu dengan Man City. Okay, game seterusnya. Kemudian dia akan bertemu dengan Watford. Okay, untuk game week ke-12. Game week ke-13 akan bertemu dengan
Chelsea. Okay. Pada aku pemilihan, abaikanlah yang this week dan next game tu. Aku tak betulkan. Okay. Jadi pemilihan antara dua player ni aku boleh kata Son lagi better daripada Greenwood. Okay. Kita berfikir kalau kau tanya aku lebih berfikir kepada akan datangnya. Okay, kita fokus. Okay. Sebab aku rasa point aku tak berapa cantik. Jadi kita kembali kepada landasan balik. Kita duduk pada landasan balik. Okay, itu dua player yang aku sebut untuk 6 player yang aku sebut. Okay, player yang ke tiga aku boleh katakan Cancelo. Okay, dalam tim aku ada. Okay, price 6.3. Okay, 51 6 12 061. Okay, cuma game yang seterusnya, game sebelum ni iaitu bertemu Brighton, pada aku ada 1 point. Okay, tapi Mamat ni agak seronok sebenarnya nak pegang. Okay, agak best nak pegang, rajin. Okay, 4 shoot kat situ, 3 on target, 0.45 expect goal, 0 key pass, 0.08 expect assist. Pada aku agak menarik sebenarnya untuk player ni macam ni. Okay, bertemu dengan Crystal Palace untuk minggu ni, kemudian Man U dan Everton dan West Ham. Okay, dari segi pemilihan, kalau kau tanya aku untuk minggu akan datang, pada aku agak menarik sebenarnya dengan Cancelo. Okay, itu 3 player. Kita masuk player yang keempat dan kelima. Okay, player yang keempat dan kelima aku sini aku letakkan sekali. Okay, iaitu Alex Arnold dengan Mane. Okay, sebelum ni ramai yang katakan game week ke 9 mengatakan salah blind. Tak menjadi bro, hat-trick. Okay, itu yang aku boleh cakap, hat-trick. Dan kali ni aku tak meletakkan salah, aku meletakkan Mane. Aku beralih sikit kepada Mane dan aku ambil Arnold sebagai aku punya pilihan untuk prediction. Okay, jadi harga yang sebenarnya pada dua player ni pada aku agak tinggi sebenarnya. Okay, dari segi defense, harga yang pada agak tinggi 7.6 pada aku agak tinggi. Okay, tapi dari segi kualiti untuk menang, kualiti untuk dapat point tinggi, ini dia. Okay, player macam ni, player yang sepatutnya letak. Okay, lantak lah orang kata nak cakap harga tinggi tapi tak bagi. Tapi ini pada aku harga tinggi tapi menjadi point yang agak cantik sebenarnya. Inilah dia player yang sepatutnya diletakkan dalam kau punya team. Mungkin ada pemilihan, ramai yang mengatakan ada yang meletakkan midfield kena harga yang betul, harga yang budget. Sebenarnya kalau kau tanya aku, pemilihan masing-masing. Okay, pilihan tu korang yang terbuat dan pilihan itu adalah terbaik. Okay, salah satu lagi player yang dalam teammate Liverpool ialah Mane. Harga pada aku agak tinggi juga, 11.9. Tapi dari segi game untuk bertemu dengan Man U hari tu pun dia tak masuk minit penuh pun. Dia main sampai 13 minit di ujung akhir pun baru masuk. Okay, dapat 1 point kat situ. Untuk Arnold pula full game. Okay, dia main, ada 1 assist, kemudian ada clean sheet, kemudian ada bonus lagi tu bro. Okay, dah cukup cantik. Daripada shoot, aku boleh kata antara Cancelo dengan Arnold, aku lebih katakan Cancelo lagi. Okay, 1 on target, 1 shoot, 1 on target, kemudian 0.15 expect goal, 3 key pass, 0.50 expect assist. Minggu ni kedua-dua player ni akan bertemu dengan Brighton, main dekat home. Dari segi FDR aku boleh katakan agak balance. Okay, FDR. Tapi dari segi performance aku boleh katakan akan ada kemenangan daripada Liverpool. Okay, itu yang aku boleh kata. Tapi dari segi perlawanan antara Brighton dengan betul-betul tim-tim kuat, nampak ada gol daripada Brighton. Mungkin kalau kau tanya aku, takkan ada clean sheet kat situ. Okay, itu yang aku boleh katakan. Okay, itu kelima-lima player yang aku dah sebut. Kita masuk player yang terakhir iaitu Auba bro. Okay, minggu ni bertemu dengan Leicester. Dan kalau ikutkan game EFL, okay, EFL kau dah buat cup okay, kalau ikut pada EFL punya cup sebelum ni, Auba tak main bro. Kemenangan dengan kemenangan 2-0. Okay, 2-0 dengan selaku dengan Leeds. Okay, nanti aku confirm balik. Okay, so far. Okay, aku bagi tahu balik. Okay, tapi perlawanan antara ya aku nampak lah perlawanan terakhir EFL Chelsea, Arsenal, Auba tak main. Jadi nampak yang betul-betul Auba direhatkan untuk game bertemu dengan Leicester. Harga yang pada aku agak tinggi, 10.0, 37 point bermula, yang pada aku agak tak menarik sebenarnya. Tapi ada comeback yang daripada buat Arsenal. Jadi kita mungkin boleh korang berfikir lagi sama ada nak letakkan Auba. Dari segi perlawanan dia akan datang, game week akan datang pun korang boleh nampak kat situ.
wah nice sebenarnya. Cuma dia akan bertemu dengan tim yang pada aku agak kuat, Liverpool saja. Daripada dia bertemu dengan Leicester, pada aku agak balance sekarang dari segi performance. Leicester pun menarik, Arsenal pun menarik sebenarnya. Selain daripada Auba, korang boleh letak Smith Rowe pada aku agak menarik juga sebenarnya. Aku tak nampak Saka sebagai pilihan aku. Aku boleh katakan Auba dan Smith Rowe. Okay. Dari segi perlawanan antara Arsenal bertemu dengan Aston Villa, kalau kau tanya aku untuk prediction sebelum ni, aku mengatakan Arsenal tak ada kemenangan lagi dengan Aston Villa dalam 3 game terakhir. Dan kali ni betul-betul Arsenal menunjuk. Okay, aku tengok game tu memang agak menarik sebenarnya. Cuma agak nampak yang kekasaran antara Arsenal punya player. Pada aku banyak game yang agak kasar. Kalau kau tanya aku, game tu agak kasar sebenarnya. Okay, 3 pagi game tu, okay, aku tengok. Jadi aku nampak game tu memang Arsenal punya player memang agak kasar bermain. Tapi dari segi attacking pada aku agak berbeza. Okay, berbeza daripada kita start daripada EPL musim ni. Perlawanan, kalau kau tanya aku, kekalahan Arsenal pada Brentford tu pada aku dah menjadi satu dah lepas. Okay, dah lepas. Kalau cerita pada sekarang, kita pada awal-awal tu boleh kata apa Arsenal main ni, macam tu yang terjadi pada oleh sekarang. Kekalahan dengan Liverpool 5-0, dan sekali lagi kita nak tengok apa yang boleh oleh buat dalam tim dia sendiri. Okay, sebab kita seringan sikit pasal menu tu. Jadi untuk kali ni aku boleh katakan Auba sebagai pilihan aku. 5 shoot, 3 on target lawan dengan Aston Villa, 1.39 expect goal, 2 kipas, 0.22 expect assist. Okay, dari segi perlawanan, dari segi kalau korang kata korang nak pegang lama Auba ni, tak, sebenarnya aku bukan ini pilihan yang untuk aku. Aku boleh katakan bertemu dengan Leicester minggu ni, okay, minggu ke-10, dan minggu ke-11 akan bertemu dengan Watford. Minggu ke-11, okay, minggu ke-12 dia akan bertemu dengan Liverpool. Adakah korang sanggup meletakkan Auba dekat sub korang? Mungkin korang boleh letak untuk minggu ni. Tapi untuk pilihan aku boleh katakan minggu ni aku boleh katakan dalam banyak-banyak 6 player yang aku dah sebut ni, okay, Greenwood pada aku ada pilihan aku. Okay, Greenwood. Kemudian aku boleh katakan mana? Okay, selain daripada 6 player ni, aku boleh katakan De Bruyne. Okay, De Bruyne dan Mason Mount. Okay, Mason Mount kita tahu minggu ke-9 ada hat-trick, dan aku nampak kat sini sebenarnya Tuchel akan menggunakan Mason Mount sekali lagi. Okay, dengan tidak adanya Lukaku, tak ada Werner, tak ada Pulisic injured, aku boleh katakan pilihan Tuchel untuk game bertemu dengan Norwich tu pada aku agak menarik sebenarnya. Mason Mount, aku tak nampak minggu sebelum ni aku dah kata Harvard sebagai pilihan. Aku tak nampak sebenarnya. Untuk Harvard aku nampak kat situ adalah false nine. Okay, untuk game Norwich. Okay, akan lebih nampak pada midfield yang ada sekarang ni. Dan macam korang tahu, modern tactical untuk bola sekarang, korang boleh nampak defend boleh buat gol. Aku boleh cakap defend Chelsea memang boleh jenis semua buat gol. Tapi pemilihan player defend untuk Chelsea tu pada aku agak susah sikit. Okay, kita dah nampak yang Chelsea akan bermain cara macam Pep juga. Okay, Tuchel akan bermain cara Pep. Rotation yang ada pada pilihan Tuchel tu kita tak boleh nak agak. Okay, macam aku sebelum ni aku meletakkan Aspi sebagai aku punya pilihan, tapi tak menjadi. Okay, tak terlibat. Okay, Aspi boleh buat gol, Rudiger boleh buat gol, Christensen boleh buat gol, James boleh buat gol, Chilwell boleh buat gol. Itu yang kita nampak. Kita dah macam, kalau kau tanya aku dah terasa macam Chelsea dah macam zaman-zaman John Terry punya game. Itu yang aku boleh cakap. Tapi untuk 6 player ni mungkin ada pilihan korang yang lain sebenarnya. Okay, jadi ini sebagai aku punya watchlist untuk aku letakkan dalam tim aku. Bukan aku tak boleh kata ini adalah tim aku. Dalam tim aku sekarang ni pun kalau kau tanya aku ada hanya Cancelo je. Okay, aku ada Cancelo je. Mungkin aku nak masukkan tapi aku tengah fikir kita boleh fikir lah, sebab kalau ikutkan tim-tim Brighton bertemu dengan tim-tim kuat, pada aku banyak ada point kat situ untuk Brighton. Ada bolos dia, tapi aku lebih suka untuk tengok Arnold ni lebih kepada attacking. Okay,
ada peluang untuk dia buat assist, ada peluang dia untuk buat gol. Macam tu juga Mane. Pilihan aku kali ni aku tolak pada Salah aku tolak dan aku meletakkan Mane. Bukan aku tak mengatakan Salah tu tak sepatutnya tak ada dalam tim kau. Aku sendiri pun ada dalam tim aku sendiri pun aku ada Salah. Jadi guys, inilah pilihan aku untuk prediction minggu ni. So kita jumpa dalam next video, next live minggu ni kita akan buat InsyaAllah kalau tak dapat lah hari Jumaat hari Sabtu dalam 5.30 5 suku macam tu, aku akan inform pada dalam Facebook. So guys, terima kasih banyak-banyak yang dah subscribe aku punya video. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye. Aku Amy bro, bye.